الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung daripada kitab Ightinam Fawaid pada muka yang 141, perbahasan tentang sifat sama' basar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-sam' wal basar, yakni menghendaki oleh Al-Ghazali al-kalamu fi ithbati as-sam'i wal basari, kalam perbincangan pada mengisbatkan sama' dan basar min sifatihi ta'ala, daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala rahimahullah wa annahu sami'un basir. Pada ta'liq nota kaki nombor 1 tu Syekh Nizam sebutlah, ini kita dah lalu dah, bahawa sifat sama' basar termasuk pada sifat ma'ani, sifat wujudiyah, qadimah qaimah bi dzatihi ta'ala, bertakluk dengan kulli mawjud. Tu maklumlah ke, boleh tengok bawah tu. Kata Imam Ghazali, wa annahu sami'un basirun, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar lagi maha melihat. Yasma'u wa yara, bila dia yang maha mendengar lagi maha melihat, maka dia mendengar dan dia melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un, tidak hilang daripada pendengarannya masmu', sesuatu yang dapat didengar, tak ada pun yang hilang. Wa in khafiya, walaupun tersembunyi, halus, slow secara mana pun tak ada yang tidak didengarinya. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun, dan tidak hilang daripada penglihatannya oleh satu yang dapat dilihat. Wa in daqqa, walaupun halus perkara itu. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun, dan tidak menghijab akan pendengarannya oleh jauh. Kejauhan itu tidak menghalang pendengarannya. La yahjubu bu'dun sam'ahu, kejauhan itu tidak mampu menghalang pendengarannya. Wala yadfa'u ru'yatahu zalamun, dan tidak dapat menolak daripada melihat akannya oleh kegelapan. La yadfa'u zalamun ru'yatah, kegelapan itu tidak mampu menolak akan penglihatan Tuhan. Yara min ghairi hadaqah wa ajfanin, Allah melihat tanpa ada anak mata dan juga kelopak mata. Hadaqah anak mata dan kelopak mata. Wa yasma'u min ghairi asmikhatin wa adhan, dan Allah Ta'ala melihat tanpa ada cuping telinga dan telinga. Tanpa ada cuping telinga dan juga telinga. Allah melihat pula. Apa nama ni? Allah mendengar tanpa ada apa nama ni? Azan telinga. Asmikhah ialah saluran telinga. Kita panggil qanah, saluran telinga, lubang telinga lah, lubang telinga. Lubang telinga. Dan juga telinga tu sendiri, dengar tanpa telinga.
Simah tu makna qanatul udhun, laluan lubang telinga. Kama ya'lamu bighairi qalbin, sebagaimana Allah Ta'ala tahu tanpa ada hati. Tuhan tahu bukan dengan adanya hati jantung. Wa yabtishu bighairi jarihah, Allah menggenggam bukan dengan anggota. Ada seorang tu belah utara tu dia buat lagi Tuhan tu kami tak kami. Allah sebut apa istilah kami lah ke tak? Allah menggaul tak? Dengan tangan. Siap buat isyarat lagi. Itu tak benar tu. Allah genggam bukan dengan anggota. Yakhluqu bighairi alatin, dia mencipta bukan tidak berhajat kepada alat. Madah termasuklah madah dan juga alat. Idh la tushbihu sifatuhu sifatil khalqi, kerana tidak menyamai oleh sifat Allah akan sifat-sifat makhluk. Tidak menyama sifat Allah, tidak menyamai oleh sifat Tuhan akan sekalian sifat makhluk. Kama la tushbihu dhatuhu dhawatil khalqi, sebagaimana tidak menyamai oleh zat Allah akan sekalian zat-zat makhluk. Kemudian kata Syekh Ahmad Zarruq, yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, annahu ta'ala sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat, bi'itlaqi dhalika fil ayatil qur'aniyah, dengan diitlaq disebut demikian itu dalam ayat-ayat Quran, wal ahadithin nabawiyah, dan hadis Nabi. Wa dhahaba Abu Mansur al-Tha'alibi, dan berpandangan oleh Abu Mansur al-Tha'alibi, min ashabina, daripada pengikut kami, ila annahuma raji'ani ila al-ilm, bahawa sama' basar ini kembali sifat ini kepada ilmu juga. Jadi itu seakan-akan dia pecahan daripada sifat ilmu. Namun wasahihu khilafuhu, pandangan yang sahih bukan. Ilmu sifat ilmu, sama' sifat sama', basar sifat basar. Walaupun sama' basar itu ta'alluqnya dari bentuk ta'alluq inkisyaf, tapi inkisyaf dengan sama' lain daripada inkisyaf dengan basar. Inkisyaf sama' dan basar lain dengan inkisyaf ilmu. Sebagaimana makhluk lah. Jadi perbezaan itu macam mana pada diri kita pun. Tahu kita dengan cara tahu dengan ilmu, lain dengan tahu dengan dengar, dan lain dengan tahu dengan tengok. Tak, orang kata lain pula lagi satu lagi zauq manusia kalau jenis rasa. Orang kata apa nama ni, drawbridge tu comel. Tak, kita pun tahu maklumat tersebut. Tak, kita tahu. Lepas tu kita dengar orang pun khabar, saya pergi dah Terengganu. Memang drawbridge ni tempat yang cantik katakanlah. Dengar saja, tahu dengan cara dengar pula. Ramai pula kata tu. Kemudian ditahu dengan cara tengok. Jadi semua tu bentuk idrak inkisyaf. Makna tersingkap pengetahuan, tapi tahu dengan ilmu lain dengan tahu dengan dengar, dan lain dengan tahu dengan lihat. Qala fi risalatil qudsiyah, kata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah, wa kaifa la yakunu sami'an basira, bagaimanakah tidak Tuhan itu maha mendengar dan maha melihat. Was-sam'u wal basaru kamal wal hal, sifat pendengar dan melihat itu kesempurnaan. Jadi mustahillah Tuhan tu tidak mendengar dan tidak melihat. Kerana mendengar, sifat mendengar dan juga melihat ini satu kesempurnaan. La mahalata, tidak ada syak lagi. Walaysa binaqsin, dan dia bukan sifat kekurangan.
Fa kaifa yakunul makhluk, kalaulah Tuhan tidak ada sifat mendengar dan melihat, fa kaifa yakunul makhluqu akmala minal khaliq, bagaimana mungkin makhluk itu lebih sempurna daripada khaliq? Kerana sifat samuk memang sifat kesempurnaan. Tidak ada pada samuk dan basar tu sifat kekurangan dari segi asal sifat tu. Ada. Jadi tak mungkinlah makhluk itu lebih sempurna daripada Tuhan. Wal masnu'u asyrafa minas sani', dan yang dicipta itu, yang dibuat itu lebih mulia daripada sani', pembuat. Wa kaifa ta'tadilul qismatu, bagaimana boleh jadi adilnya pembahagian itu? Mana boleh, mana mungkin kita kata demikian. Mahma waqa'an naqsu fi jambihi, apabila berlakunya kekurangan pada pihak Tuhan, wal kamalu fi khalqihi wa sun'atihi, dan kesempurnaan itu pada pihak makhluk dan ciptaannya. Mana adil? Kaifa ta'tadilul qismah, mana mungkin adilnya pembahagian demikian? Pihak Tuhan pula berlaku kekurangan, tak ada samuk basar. Pihak makhluk ada samuk basar. Wa kaifa tastaqimu hujjatu Ibrahim alaihi salam, dan bagaimana jadi tegaknya, lurusnya, benarnya hujah Nabi Ibrahim alaihi salam ala abih, hujah dia ke atas ayah dia. Id kana ya'budul asnama jahlan, kerana dia menyembah berhala secara jahil dan juga ghayya, secara tersesat. Ni Abi ni ada berlaku pandangan ulama. Abi ni Azar itu adakah ayah betul dia ataupun ayah pak saudara tapi dipanggil ayah juga. Dalam ahli sejarah mengatakan, kalau tengok dalam biblical study pun, kajian kitab-kitab apa Nabi Bible dan seumpamanya, ayah Nabi Ibrahim ni namanya Tarikh. Ta alif ra ha, terah, dipanggil terah, tapi dalam bahasa Arab disebut Tarikh. Jadi Azar tu siapa? Azar tu ialah bapa saudara dia. Bapa saudara dia. Itu ada pandangan lah, ada kata ayah dia Azar pun ada. Maka atas pandangan mengatakan dalam Quran itu dia berhujah dengan ayah dia yang menyembah berhala kerana jahil dan kesesat itu. Idh qala lahu, apa kata Nabi Ibrahim? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Kenapa kamu sembah berhala yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak mengkayakan engkau sesuatu, tidak dapat beri engkau sesuatu? Tidak dapat memberi apa-apa manfaat atau mudarat. Jadi di sini dia berhujah dengan ayahnya, berhala disembah tu tidak mendengar dan tidak melihat. Lawin qalaba alaihi dzalika, kalaulah diterbalikkan hujah tersebut fi ma'budihi, pada sembahan Nabi Ibrahim, Tuhan pada Tuhan, la asbahat hujjatuhu, nescaya jadilah hujah Nabi Ibrahim itu dahidatan hilang, wa dalalatahu saqitah, dan dalalahnya akan gugur. Dia tanya, dah Tuhanmu? Dia tanya balik, dah berhala tak mendengar tak melihat, dah Tuhanmu? Andai kata Tuhan tidak bersifat dengan mendengar melihat, sama juga. Kenapa dia berhujah dengan mendengar dan melihat? Dah Tuhanmu sama juga dia kata. Faham tak? Walam yasduq qawluhu, dan tidak akan jadi benarlah firman Allah Ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, dan demikian itu hujah yang kami berikannya kepada Ibrahim di atas kaumnya. Tuhan mengaku bahawa hujah tu hujah yang konkret, hujah yang benar, hujah yang hak. Jadi berhujah setiap kalimah ada sebablah. Jadi bila dia nafikan sifat mendengar melihat pada berhala, tentu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat itu, maha mendengar lagi maha melihat. Wa kama uqila kaunuhu fa'ilan bila jarihah, sebagaimana boleh ditaakulkan keadaan Tuhan itu membuat tanpa ada jarihah,
tanpa ada anggota, wa aliman bila qalbin, dia mengetahui tanpa ada hati wa dima atau otak, fal yu'qal kaunuhu sami'an bila udhuni, maka hendaklah ditaakulkan, maka hendaklah bahawa boleh ditaakulkan keadaan Tuhan tu mendengar tanpa telinga, wa basiran bila hadaqah, dan melihat tanpa anak mata, idla farqa bainahuma, kerana tidak ada beza antara keduanya. Intaha. Yalah. Ya. Kalau dalam kitab Sanusiah jarang pendalilan gini tak? Benda sama je, namanya sebab samak basar. Tapi ini pendalilan berdasarkan ayat Quran. Faidatun, ini satu faedah. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, wal maqtu'u bihi indana, yang diputuskan di sisi kita, pandangan yang putus yang diterima di sisi kita, wujubu wasfil bari subhanahu, wajib bahawa kita wajib bersifatnya Tuhan Maha Suci ia, bi ahkamil idrakati, dengan hukum-hukum idrakat. Idrakat ni makna mencapai, mendapat. Mencapai dan mendapat yang berkait dengan tu'um, rasa. Warawaiha, dan juga bau-bauan. Wal hararati, kepanasan. Wal burudati, kesejukan. Wal lin, lembut. Wal khusyunah, dan juga kasar. Okey. Ini pandangan Imam Haramain. Yang diputuskan di sisi kita, wajib Tuhan bersifat dengan sifat-sifat idrakat, mencapai dan mendapat. Dapat hak jenis bentuk rasa, bentuk bau, panas sejuk, lembut kasar. Tuhan tahu tak? Tahu perkara ni. Bukan tahu ikut ilmu ni, tahu ikut ilmu lah. Tahu dengan makna idrak. Ini perbincangan tentang sifat idrak. Fahallahu idrakun aula khulfu wa inda qaumin sahafihi al-waqfu. Adakah Tuhan mempunyai sifat idrak? Ini penjelasan sifat idrak ni. Jadi Imam Ramai kata bahawa Allah bersifat dengan sifat tersebut. Sebahagian ulama kata tak memada dengan ilmu, kerana sifat idrak ini melazimi bahawa ada ittisal dengan benda yang mudrak, benda yang nak diidrak tu. Okey. Kemudian dah hak yang mengatakan ada, sebagaimana kata Imam Haramain ni, kerana itu salah satu bentuk ziyadatu ilmin, lebih daripada ilmu. Kalau tahu manis dengan rasa manis, tak, lebihlah. Sekadar tahu saja, rasa lagi lebih. Tapi nisbah bagi Tuhan kan ya? Thumma yataqaddasu ta'ala, kemudian Maha Suci Allah, an kaunihi dha'iqan, daripada keadaan Tuhan itu dha'iqan, merasa. Walaupun begitu ada idrak, tapi idrak bukan dengan cara rasa pecah. Wasyaman, bau tium. Bau kan ada apa nama ni, dia punya bau tu kan, dia punya bau kan berpindah melalui udara masuk kepada deria bau kita. Kita panggil reseptor. Saya dok reka tak? Kereka kan. Reseptor bau dalam hidung kita kan. Syaman. Bila ni nak tahu orang tu ada COVID tak? Tengok bau ke tak? Hilang bau. Hilang. Syaman. Lamisan, menyentuh. Tak sentuh. Idrak bukan dengan cara ittisal, sentuh. Li'annaha, kerana kesemuanya al-mazkurah tumbi'u, memberi isyarat, anil ittisalatin, daripada bersentuhan, bersambungnya, daripada ittisalat. Allah ada sifat idrak, tapi idrak tanpa ada ittisal, tanpa ada sentuh. Kalau kita nak rasa, kena pecah di sentuh di lidah, benda bau tu kena pada reseptor bau ni.
Tangan kena kalau saya dak sentuh sesuatu, nak tahu kan dia kasar, kesak ke lembut. Allah mustahil perkara tadi. Ya ta'ala rabbuna anha, maha tinggi maha suci Tuhan kita daripada perkara itu. Wabillahi taufiq, dengan Allah Taala sajalah taufik. Yalah ni. Jadi idrak ada dak itu khilaf. Yang menganggap bahawa mesti lazim idrak dengan ittisal, mereka menafikan idrak. Yang mengatakan boleh saja berlaku idrak tanpa ada ittisal, mereka mengatakan ada idrak. Wa inda qaumin sahafil waqfu, ada sebahagian mana tawakuf. Nak kata ada pun tak ada dalil yang qat'i, nak kata tak ada nafi pun dia itu sifat kamal. Jadi tawakuf lah. Okey. Al-kalam, sifat kalam pula. Yakni menghendaki oleh musannif al-kalam fi ithbati kalamihi ta'ala wa tanzihihi. Kalam, perbincangan berkaitan mengisbatkan kalam Tuhan, sifat kalam Allah dan maha suci kalam Tuhan ni daripada sifat-sifat makhluk. Qala rahimahullahu ta'ala wa annahu mutakallimun, bahawa Allah Ta'ala ini berkata-kata. Amirun, dia menyuruh. Nahin, dia melarang. Wa'idun, dia yang menjanjikan janji baik. Mutawa'idun, dia menjanjikan balasan seksa. Mutakallimun bikalamin qadim, dengan sifat kalam yang qadim. Azaliyin, lagi azali. Qaimin bidzatihi, yang ada pada zatnya. La yushbihu kalamal khalqi, yang tidak menyamai kalam segala makhluk. Falaisa bisautin, bukan dengan suara. Yahduthu, yang terhasil. Min insilali hawain, daripada insilal, keluarnya. Insilal maknanya keluarnya udara. Insilalnya daripada keluar udara. Wastikaki ajram, dan bergetarnya jirim. Jadi kalam Tuhan bukan jenis suara yang terhasil dengan keluarnya udara ataupun berlakunya getaran pada jirim. Bukan. Tengok. Ini sains ni. Tahu tak? Sains ni. Jadi ulama kita, ulama Islam kita tidak menghakkan ilmu tu hanya pada ilmu syar'i saja. Ilmu sains tu diintegrasikan. Sebab tu tasawur yang ada pada mereka tu tasawur yang tepat. Tasawur yang kena dan betul. Sebab mereka tahu realiti yang berlaku. Jangan kita memusuhi ilmu-ilmu yang berkait dengan ilmu-ilmu moden ini. Selagi mana kita tahu bahawa sekalian ilmu tu Allah Ta'ala Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah Ta'ala yang mencipta manusia. 'Allamal Quran, dia yang mengajar Quran, kalam wahyu. Khalaqal insan, dia mencipta manusia. Tu salah satu bentuk mengajar Tuhan Allah Ta'ala juga. Pada alam ini. Okay. Jadi tidak dengan getaran pada jirim. Wala biharfin, dan bukan dengan berhuruf kalam Tuhan. Yang qati'u, yang mana akan putus huruf. Bi'itbaqis syafah, dengan menutupnya bibir. Wa tahrikil lisan, dan bergerak lidah. Yang qati' mana putus situ huruf. Ini ilmu benda ni. Kau belajar ni ilmu apa ni? Tajwid. Macam mana keluar huruf? Huruf tu keluar kan? Tak. Dia akan putus bunyi tu sama ada dengan itbaqis syafah wa tahrikil lisan, dan gerak lidah. Ya. Habis. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali anna kalamahu ta'ala thabitun kama yaliqu bihi. Kalam Tuhan tu sabit, sungguh ia, ada sungguh sebagaimana yang layak dengan Allah. Wa ala zalika, dan atas demikian itu, itbaqu ahli milali wal madhahibi,
berkesepakatan ahli agama milal wal mazahib dan sekalian mazhab sepakat Tuhan ada kalam. Kalau tidak macam mana nak ada wahyu? Ahli agama milal apa-apalah. Waktu salah Kristian ke, mereka kata ada revolution kan? Betul? Bukan revolution. Apa ni? Revelation. Revolution lain tu. Revelation tak? Betul? Ada wahyu itu. Dah macam mana ada wahyu kalau Tuhan tak bercakap? Tidak bersifat kalam. Itu isunya. Jadi sepakat itbaqu ahlil milali wal madhahibi. Hatta hak sesat sekalipun. Revelation. Li'annal anbiya'a alaihimussalam, kerana para nabi alaihimussalatu wassalam ajma'u alaihi, mereka sepakat di atas Allah ni berkata-kata. Wa qad thabata sidquhum, dan telah sabitlah benarnya mereka. Benarnya apa? Nabi ni benar. Apa bukti Nabi benar? Bil mu'jizati, dengan mukjizat. Min ghairi tawaqqufin ala ikhbarillah, tanpa terhenti kepada pemberitahuan daripada Allah an sidqihim, tentang benarnya mereka, bi tariqit takallum, dengan jalan bercakap Tuhan, berkata Tuhan. Fala yalzamud dawru, maka tidak lazim oleh daur. Faham tak? Faham tak Muaz? Tak. Nampak tak suruh? Nampak tak? Tak nampak? Umi? Dia katakan ni nak kata benda? Tak sabitnya mukjizat. Gimana? Semula. Dengan ada mukjizat. Takallum sabit dengan mukjizat. Al-mu'jizah. Dalil benarnya Rasul ialah mukjizat. Tanpa perlu Allah Ta'ala sebut Rasul tu benar. Kalau Tuhan kata dalil benar Rasul ialah aku kata dia benar, ialah kalamullah. Kalau kata dalil benar Rasul ialah Tuhan kata dia benar, maka apa dalil bahawa benarnya kalamullah, benarnya Rasul? Dah faham? Jadi dia kata waqad sabata sidquhum, telah sabitlah benarnya Rasul bil mu'jizat min ghairi tawaqqufin ala ikhbarillahi ta'ala an sidqihim bi tariqit takallum, tanpa perlunya Allah Ta'ala memberitahu benarnya mereka dengan cara Allah beritahu benar Rasul. Kalau tidak fala yalzam, maka tak berlaku dur lah. Hak berlaku dur kalau benar Nabi diberitahu oleh Allah bahawa Nabi benar. Faham? Bila benarnya Nabi berhajat kepada wahyu Tuhan kata dia benar, maka apa dalil bahawa wahyu itu benar? Rasul benar. Apa dalil Rasul itu benar? Wahyu benar. Tak ada. Faham? Jadi tak berlaku dua. Kerana mensabitkan bahawa Nabi itu benar ialah dengan cara mukjizat. Okey. Dah apa kaitannya? Kan Nabi khabar Tuhan tu ada Allah Ta'ala tu bersifat kalam. Tu nak pergi situ je.
Wa innamal khilafu, hanya senya khilaf itu fil muradu bi kalamihi ta'ala, apa yang dimaksudkan dengan kalamullah. Itu dimaksud di khilaf tu, apa makna kalamullah. Wa madhhabu ahlil haqqi, madhhab ahlil haqq, ahli sunnah wal jamaah, anna kalamahu ta'ala sifatun qadimatun qaimatun bizatihi, iaitu sifat yang qadim yang ada pada Tuhan, zaidatun alaiha, yang lebih daripada zat. Bukan sekadar Tuhan ada zat, Tuhan ada sifat kalam. Dan kalam itu dia bukan diri zat, yang zaidah alaiha ala zat. Baqiyatun bi baqaiha, sifat itu kekal sebagaimana kekalnya zat Tuhan. Munafiyatun lis-sukuti wal afati, menafikan bagi diam dan juga afah. Afah ni makna penyakit. Afah ni menyakit, sama ada bisu ke. Menafikan diam dan juga afah. Berapa sifat itu? Wahidatun, satu. Masmu'atun inda syaikhi, kalam ini masmu'atun inda syaikhi, dapat didengar di sisi syaikh. Kalam qadim ini masmu'atun, kalam yang qadim ini masmu'ah. Masmu'ah ay kalamul qadim, sifat kalam qadim dapat didengar inda syekh, di sisi Syekh Abu Hasan Asy'ari. Syekh Abu Hasan Asy'ari kata sifat kalam Tuhan ni sifat hak ada pada zat Tuhan tu, itu qadim dan boleh dengar. Bukan Tuhan mencipta kalam. Sifat kalam tu sendiri boleh didengar si Syekh Abu Hasan Asy'ari. Ini mengisyaratkan pada khilaf yang berlaku di antara dengan Mu'tazilah, dengan apa? Dengan Maturidiyah. Maturidiyah, Nabi Musa mendengar kalam lafzi Tuhan, bukan sifat kalam qadim. Allah memperdengarkan kalam lafzi, bukan sifat kalam yang daripada zat dia. Faham? Sifat kalam yang Allah Ta'ala, kalam lafzi Tuhan, Tuhan mencipta lafaz. Nampak? Dan macam apa beza dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah dia kata ada kalam lafzi, tapi dia nafi kalam nafsi. Maturidiyah mengisbatkan sifat kalam nafsi, sifat kalam yang ada pada zat Tuhan itu sebagai sifat ma'ani, sifat lain daripada diri zat. Dan Allah juga mencipta kalam lafzi. Yang didengar oleh Nabi Musa ialah kalam lafzi yang Tuhan perdengarkan dan jadikan kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa dengar. Di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Nabi Musa mendengar sifat kalam qadim. Nampak Okey, jadi khilaf tu pada itu sajalah. Beza, perhatikan je, kena bezakan apa pandangan Maturidiyah dan juga Mu'tazilah. Ada beza. Mu'tazilah dia nafi kalam nafsi tu, sebab bagi dia tak ada sifat makni kan. Kalau tidak ta'addud qudama. Okey. Jadi di sisi Syekh Abu Hasan Asy'ari, kalam sifat kalam Tuhan ni boleh didengar. Wal hissiyu, dalalatun alaiha. Hissi itu yakni kalam lafzi. Al-hissi maksud kalam lafzi itu dalalah ke atas kalam nafsi, sifat kalam Tuhan. Bila Tuhan berkata-kata dengan cara apa? Allah Ta'ala turunkan kitabnya. Taurat, Injil, Zabur, kitab Quran. Maknanya Tuhan berkata-kata. Kalam lafzi itu yang di sini ditakbirkan dengan hissi. Kalam hissi itu menunjukkan bahawa Tuhan mempunyai sifat kalam yang qadim. Nampak? Okey. Boleh? Senang nak faham je ni. Walillahil mathalul a'la. Masa kita ada sifat kalam kita barulah. Maknanya kita ni bukan bisu. Bila kita cakap,
percakapan itu menunjukkan bahawa ni kita bukan bisu, kita ada sifat kalam. Nampak beza tu? Jadi kalam nafsi kita tu ialah sifat kemampuan kita untuk berkata-kata tu lah. Lalu kita bercakap sungguh. Bercakap sungguh. Maka bercakap sungguh tu dalil, itu kan hissi, yang zahir, yang jelas yang dapat didengar tu, itu menunjukkan bahawa kita ada sifat kalam. Walillahil mathalul a'la. Itu nak beritahu ada beza antara kalam lafzi dan kalam nafsi. Adapun hakikat sifat kalam hak lafzi, hak nafsi Tuhan, tu Allah Taala lah tahu. Tapi macam tadi lah, bukan berhuruf, bukan bersuara. Bukan huruf, bukan bersuara, bukan bahasa Arab, bukan tak ada dahulu, tak ada takdim, tak ada takhir, tak ada i'rab, tak ada tu. Itu merujuk kepada kalam nafsi. Kena ingat tu. Dah tu ini yang gagal difahami oleh golongan sudu salafi ni, Wahabi ni. Mereka kata macam mana Quran tu bahasa Arab kan? Quran tu kan ada bilangan ayat dia, ada permulaan, ada akhir. Itu kalam lafzi yang dikatakan tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada dulu, tidak ada. Ini kalam sifat nafsi, kalam nafsi, sifat kalam yang ada pada diri zat Tuhan itu. Itu yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tak ada dulu, tak ada kediam. Okay? Macam mana nak faham? Senang je faham maksud suara, huruf. Bila tahu apa erti suara huruf, tahu dah bahawa suara huruf ni baharu. Nampak? Dia terhasil dengan cara-cara yang tertentu, kaifiat tertentu. Jadi semua ini tak layak bahawa sifat baharu ada pada diri sifat Tuhan. Pada sifat Tuhan. Sifat kalam Tuhan bersifat dengan sifat baharu. Mana boleh terima? Wa ankaraha kullul firaq. Dan mengingkarikannya kullul firaq. Mengingkari mana? Sifat kalam ni, nafsi ni, oleh firaq-firaq hak lain daripada ahli sunnah. Fajumhur tafsir dia. Maka fajumhurul mu'tazilati, jumhur mu'tazilah ala anna kalamahu ta'ala huwal hissi. Kalam Tuhan tu kalam hissi. Tuhan nak cakap, Tuhan sebut. Tuhan cakap Nabi Musa nak khabar apa? Ya Musa ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Tak. Tuhan sebut. Jadi di sisi mu'tazilah, kalam itu lafzi, hissi, wujud hissi maksud sini. Macam mana Tuhan mencipta kalam yang baharu? Dan diri Tuhan tak ada sebab kalam. Tuhan ciptakan kalam yang baharu lalu didengar oleh Nabi Musa. Wa annahu hadithun qaimun bi ghairi. Dan kalam yang Mu'tazilah kata sifat baharu ni ialah dia baharu ada pada hak lain. Dalam kisah Nabi Musa itu pada pokok itu yang berbicara. Nampak Tuhan cipta si kalam itu pada pokok, maka pokok itu berbicara. Wal Hanabilatu, dan golongan Hanabilah. Hanabilah sini wal Hashwiyah. Hanabilah ni sebahagian Hanabilah lah. Jadi Hanabilah ni sampai dia sebab itu ulama-ulama membezakan golongan Hanabilah yang ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ni, mazhab ahli hadis betul ni dipanggil Fudalaul Hanabilah. Orang-orang Hanabilah mazhab Hanbali yang mulia dipanggil Fudala lah. Adapun Hanabilah yang disebut bersama dengan Hashwiyah dan golongan-golongan Mujassimah ni lah. Dengan golongan-golongan mereka ini ialah golongan Hanabilah yang cenderung kepada Mujassimah. Itu maksud dia. Okey, tajassim. Dan kerana memang ramai di kalangan mereka yang cenderung. Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Jauziyah, ada berapa Ibn Zaruni. Jadi kerana ramai dan ada di kalangan yang Mujassimah ni Hanbali, sehingga dikenali mazhab
Hanabilah ini dengan gelaran Hashwiyah dan Mujassimah. Apa kitab tu, apa nama tu? Kitabnya Tabyin, bukan. Apa yang dibuat oleh tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fima nusiba ila Ahmad ibn Ahmad Imam al-Mubajjal. Fima nusiba ila al-Imam al-Mubajjal. Tabyin Imam al-Mubajjal. Waktu tabyin Mubajjal Kadhibil Muftari. Apa nama ni? Bukan, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, dah ingat dah. Ahmad bin Hanbal. Mana apa? Ingat tak kita? Yang dibuat oleh Ibnu Qudamah, tak silap. Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi. Ibnu Al-Jauzi. Dia karang kita apa? Karangan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi, tengok kitab dia. Daf'u syubahit tashbih bi akuffit tanzih. Gitu. Daf'u syubahit tashbih bi akuffit tanzih. Boleh baca kitab tu? Daf'u syubahi at-tashbih. Okey. Jadi itu ulama mazhab Hambali sendiri. Menceritakan bahawa bagaimana kerana ramainya di kalangan ulama mazhab Hambali ni cenderung kepada tajsim ni, sehingga mereka ini menyebabkan lekat nama Hanabilah ni dengan mazhab Mujassimah. Mereka telah melakukan satu kesalahan ataupun satu perkara berat yang tak mampu dibasuh lagi dengan banyak mana air pun. Yang tak mampu nak dibasuh sehingga lekat nama tu. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal bukan bermazhab sedemikian. Okey. Daf'u syubahit tashbih. Dia ada satu lagi, karangan Al-Hisni, nama apa? Al-Hisni mazhab Syafi'i tu. Dia dah ada dalam silsilah kitab yang ditahqiqkan oleh Syekh Ahmad Zahid Al-Kautsari. Muhammad Zahid Al-Kautsari. Daf'u syubahi tashbih. Saya sebut dah. Ada dalam silsilah tu. Tu molek baca tu, kita boleh tengok bagaimana bahawa golongan-golongan musyabbihah ini telah ditolak lama dah oleh ulama-ulama zaman dahulu, sehingga kita tak dengar dah, kecuali zaman Ibn Taymiyah naik balik. Tapi ulama tekan balik, tekan supaya terpendang mazhab tu. Akhirnya kerana berlaku isu geopolitik, dan juga berlaku isu nak menjatuhkan kerajaan ni, naik pula zaman Ali Sa'ud oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi naik balik. Padahal zaman dulu akan terpendang dah. Ada pun orang tak tengok dah. Orang tak tengok. Ada, tapi tak jadi begitu meluas. Sebab ulama-ulama kalam kita sentiasa menekan mereka dan memendangkan pandangan itu, kerana pandangan ini bahaya terhadap umat. Yang ni yang Muhammad Abdul Wahab kata tidak ada lagi orang yang syahadah yang betul. Dalam risalah ditulis kepada sebahagian raja-raja dan pemerintah masa nak naik revolusi tu. Aku dapati tak ada dah orang berpegang tauhid yang benar. Sebab apa? Tak ada dah. Sebab pandangan tasbih ni seakan-akan dah terpendang dah. Dia nak naik balik memang kata orang lain salah.
Tahu tak? Jadi munasabah ke tidak berkurung-kurung lamanya itu ulama-ulama Islam kita yang begitu hebat, mereka itu berada atas akidah yang salah. Jadi satu tuduhan yang beratlah. Mana tadi? Wal Hanabilatu. Tadi kata tak? Wa'azu. Boleh tengok belakang dia tak tu. Ada rujukan Syekh Nizam Ahmadi, ada tak tu rujukan belakang kitab-kitab dia? Ada tak? Kitab Daf'u Syubahit Tashbih. Lepas tu ana dak ingat nama sikit. Daf'u Syubahit Tashbih bi aku fit tanzih tu. Karang Al-Hisni seorang. Tu pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Okey. Tak tulis. Wal Hanabilatu dan Hanabilah, wal Hashwiyatu dan golongan Hashwiyah ini. Ini terkenal dengan pahaman tajsim ni. Tengok ni. Dalam nota kaki nombor 1. Azu dzalikal ilal Hambali yuhimu nisbatu ila Ahmad. Kata menisbahkan kepada Hambali itu, orang ingat nisbah pada Imam Ahmad, hasyahu an tajsim. Jauh sekali Imam Ahmad dengan tajsim ni, wala wazimihi dan perkara yang lazim bagi tajsim. Kanal aula nisbatu ila al-hashwiyah. Maka kata Syekh Nizam Ahmadi lebih aula kata hashwiyah lah. Walidha indama qala al-Fakhruddin Ar-Razi fi Ma'alim Usuluddin. Bila Imam Fakhruddin Razi sebut dalam kitabnya Ma'alim Usuluddin, qalatil hanabilatu kalamullah ta'ala laisa illa al-huruf wal aswat. Kalamullah ni tidak ada kecuali mesti berhuruf bersuara. Istidrakal Imam Syarafuddin Ibn Tilmisani yang buat syarah tu. Itu dia. Daf'u syubahi man tashabbaha wa tamarrada wa nasaba dhalika ila sayyidil jalil atau imamil mubajjil Ahmad bin Hanbal. Itu karangan Al-Hisni. Saya yakin tulis itu. Daf'u syubahi man tashabbaha wa tamarrada wa nasaba dhalika ila imamil mubajjil Ahmad bin Hanbal. Jadi nama kitab tu boleh tengok dalam apa? Mesej. Jadi dia kata bila begitu Imam Syarafuddin Tilmisani kata kanal aula an yakun qalatil hashwiyah. Maulid ni sebut hashwiyah. Fa inna azwa hadzal madhhabi ila hadhihi taifah bina'til hanabilah. Kerana kita sandarkan golongan ini dengan gelaran Hanabilah, yuhimu anna hadhihi maqalatun li Ahmad bin Hanbal. Memberi waham sangkaan bahawa ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, wa huwa munazzahun an dzalik. Padahal Imam Ahmad tidak ada langsung, dia tak terlibat langsung dengan itu. Okey. Tengok balik. Dia kata wal hanabilatu wal hashwiyatu ala annahu al-hissiyyu, bahawa kalamullah ni hissi. Maknanya berhuruf bersuara, lafzi. Dan huruf suara tu wa annahu qadim. Kalau sekadar tu kalamullah ni berhuruf bersuara dan juga qadim, qaimun bidzatihi, yang ada pada zat Tuhan. Maknanya yang mereka gagal nak faham. Jadi pada mereka tak ada masalah. Kalamullah ada huruf suara lah. Buktinya Quran turun, itu Taurat ada. Tak? Jadi dia berhuruf bersuara, tapi kerana dia tu hak Tuhan, dia tu qadim. Jadi kalau kita tengok pada makna huruf suara tu, jelas-jelas dia itu sifat baharu. Maka zat sifat Tuhan itu bersifat dengan sifat baharu. Tapi mereka tak tengok dari aspek itu. Mereka tengok apa yang zahir. Zahirnya ada huruf ada suara, sebab kita boleh dengar wahyu. Nabi mendengar wahyu. Pula Quran itu kan ada bahasanya, bahasa Arab. Taurat ada bahasanya, bahasa Ibrani. Injil ada bahasa Syriani. Maka ada huruf, ada suara. Pula datang hadis-hadis yang muhimah li tashbih. Dengar yasma'u lahu sautan, maka mendengar baginya satu suara. Banyaklah kalau tengok dalam ni, boleh buka kitab-kitab mereka, tengok bab isbatus saut. Nak mengisbatkan suara kalamullah ni, isbat kalam lah. Sebab kalam dalam tu dia akan datang hadis-hadis
Yang mana hadis itu memberi waham bahawa ada suara dan bunyi bagi kalam. Waqad balagu, dan sungguhnya melampau mereka itu, hatta qala ba'dhum, sehingga berkata sebahagian mereka, al jildu wal ghilafu qadiman. Jildu, kulit Quran itu. Ghilah, ghilah ni maknanya sarung dia. Qadim sebab dia Quran kan, dia tulis Quran kan, qadim juga jadi. Jadi ni maknanya tolak betul-betul lah akal ni tu. Bagi dia biar. Sebab apa? Sebab nak kata Quran itu qadim, sehingga kan kulit Quran helaian-helaian Quran itu juga qadim. Qala al-muhaqqiqun, cukup berkata oleh ulama muhaqqiqun, wa kafa bihadza, cukuplah dengan ini, syahidan, menjadi bukti, ala jahlihim, di atas jahilnya mereka. Jelas-jelas jahil ni. Wa kalamuhum batilun bid-darurah, kalam mereka batil, sesat secara tanpa perlu fikir panjang. Manalah ketah kulit Quran ni boleh jadi qadim. Fa inna husula kulli harfin, huruf suara ni qadim. Fa inna husula kulli harfin, kerana hasil setiap huruf, nak ada berlaku setiap huruf, masyrutun bin qida'il akhar, mesti dengan selesainya huruf lain. Sesuatu huruf hanya boleh disebut bila huruf sebelumnya selesai. Sebelum kita sebut huruf, nak sebut huruf sin mesti ba selesai dulu. Bismillah. Tak? Nak sebut huruf sin mesti huruf ba selesai dulu pada bismillah. Kalau sebelum selesai huruf ba boleh sebut sin. Cuba buat. Boleh buat. Jadi sesuatu huruf terhasil disyaratkan selesai huruf lain dulu. Tidak boleh gabung. Gabung je dia bunyi lain tak panggil huruf sing. Apa tak? Huruf sing huruf ba. Bismillah. Wal karramiyatu, dan golongan karramiyah pula, ala annal hissiyah, hissi makna kalam, huruf suara tadi, hadithun, dia baharu. Apa beza dengan ni pula ni, dengan kita kata hasyuiyah ni? Sikit je. Karamiyah, huruf suara baharu, qaimun bidzatihi, ada pada zat Tuhan. Maknanya siapa lagi logik? Wahabi, hasyuiyah ni kata Wahabi. Wahabi kata kalamullah berhuruf bersuara, qadim, ada pada zat Tuhan. Kalam Tuhan berhuruf bersuara tapi qadim. Karamiyah, dia kata kalam Tuhan baharu, ada pada zat Tuhan. Siapa lagi logik? Salah belaka tu. Siapa lagi dekat dengan munasabah mana? Karamiyah. Tak aku sikit tau. Huruf suara dia baharu, daruratan lah, kita fikir pun tengok dalil baharu. Lepas tu ni ada zat Tuhan. Ada apalah tu? Memang sama je dengan apa ni? Dengan hasyuiyah pun. Dengan hasyuiyah yang mengata kalam huruf suara tu qadim. Huruf suara tu qadim. Jauh benar. Makna karamiyah ni molek sikit lah. Molek sikit daripada hasyuiyah. Okay, jadi karamiyah kata annal hissi, iaitu kalam suara huruf itu hadithun, baharu, qaimun bidzatihi, ada pada zat Tuhan. Okay, tapi salah belakalah ni. Wa annahu qauluhu, dan itulah perkataan Tuhan, qauluhu ta'ala la kalamuhu. Itu yang ada pada Tuhan, qauluhu, perkataan Tuhan. La kalamuhu, bukan sifat kalam. Bukan sifat kalam. Karamiyah kata. Sebab mereka nafi di kalam dari segi aspek apa? Aspek sifat ni.
Sifat nafsi ni. Wa innama kalamuhu, hanya sahaja kalam Tuhan di sisi karamiah, kudratuhu ala taklim, kemampuan untuk berkata-kata. Hak tu kalam di sisi dia tu. Kemampuan, maknanya kembali pada sifat kudrat. Kemampuan Tuhan berkata-kata. Tiba-tiba Tuhan mempunyai kalam dengan makna qauluhu, perkataan Tuhan dah. Perkataan Tuhan tu baharu ada pada zat Tuhan. Nampak? Qalu wa huwa qadim. Kalam dengan makna kudratuhu ala taklim ni. Kudratuhu ala taklim, hak ni qadim ni. Ya. Qalu wa huwa qadim, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi, maha suci Allah daripada demikian itu, setinggi-tinggi sesuci-sucinya. Nampak? Okey. Jadi sini dipecah pula antara karamiah dengan hasyuiyah. Sama kat mana? Sama bahawa berhuruf bersuara. Beza pada qadim ataupun hadis saja. Lana, ai dalilun lana, dalil bagi kita. Apa dalil kita ahli sunnah mengatakan kalam Tuhan itu sifat kalam nafsi yang tidak buruk, tidak suara? Annal mutakallima, dalil bagi kita bahawa al mutakallim, yang berkata-kata, man qama bihil kalam, ialah orang yang ada padanya sifat kalam, baru orang itu berkata-kata. Jadi al mutakallim ialah man qama bihil kalam, yang ada pada sifat kalam. La man aujadahu fi ghairihi, bukan yang mengadakan kalam pada hak lain. Sebagaimana kata Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Tuhan berkata, Tuhan mengadakan sifat kalam. Mengadakan sifat kalam, mana Tuhan tak berkata-kata, dia mencipta sifat kalam. Jadi yang berkata-kata ialah yang ada sifat kalam. Bukan yang mencipta sifat kalam pada yang lain. Contohnya, dia ambil perbandingan, qiyas. Li'anna man awjadal harakata fi ghairihi, kerana yang mengadakan sifat gerak pada yang lain, la yusamma mutaharikan, tidak dinamakan dia sebagai yang bergerak. Contoh, yang mengadakan sifat gerak pada yang lain sekarang ni, kalau tangan kena buat betul ni, buat gini. Asal tengok ni gerak ujung ni, tengok ni saja. Tengok ni saja, kau tengok ni gerak juga ni. Tengok. Yang mengadakan sifat sekarang ni apa yang bergerak? Peng. Saya tak bergerak, badan lah. Badan ni tengok ujung jari ni, badan. Jadi yang mengadakan, tapi ni bukan mengadakan, dia kata pula jadi Mu'tazilah pula. Contoh, jadi yang orang kata yang bergerak ni apa? Peng. Kita yang usaha menggerakkan. Gunalah, kena jaga molek ni, perhati molek perkataan. Kita yang usaha menggerakkan ni. Jadi yang bergeraknya ialah bukan kita yang berusaha, atau kalau Tuhan mengadakan, kalau Tuhan mengadakan ni kan. Jadi yang bergerak Tuhan ke peng? Peng lah. Tak boleh kata Tuhan yang bergerak. Sebab dia yang mengadakan gerak pada hak lain, tidak dinamakan yang mengadakan tu bergerak. Bahkan yang ada padanya sifat gerak tu panggil bergerak, yang bergerak. Jadi Tuhan yang mengadakan sifat kalam pada hak lain, ada nama Tuhan tu mutakallim. Benda tu lah mutakallim. Nampak? Jadi bila Tuhan mutakallim, maka dia mesti ada sifat kalam. Faham? Ini nak orang Mu'tazilah. Li'anna man awjadal harakata fi ghairihi la yusamma mutaharrikan. Tidak dinamakan mutaharrikan. Boleh? Kadang kalau Mu'tazilah ni dia asas hukum akal dia adalah. Maknanya kalau hujah gini, kadang senang kalau orang ada asas pada hukum akal lah. Jadi mati hujah. Mati hujah nak jawab kan? Cuma akhirnya mereka nak terima dok je. Nak terima atau tidak. Macam berlaku hiwar di antara Qadhi Abu Bakar, Ustaz Abu Ishaq Isfaraini dengan Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani kan. Dua tu kan. Akhirnya senyap
Senyapnya Ustaz Abdul Qadir Abdul Jabbar Hamadani tak jawab. Hujah Ustaz Abu Isa Aspain terima tak? Kalau tak terima, kerana sebab inat, keengganan dia lah, bukan kerana sebab ada hujah. Macam Imam Abu Hasan Asy'ari berdebat dengan ayah tiri dia kan. Tak ada, akhirnya kata Abika Junun, mu gila ke gitu. Pada hujah tak ada lah, mati hujah. Cuma lagi tak terima tak ambuh je. Tu kena pada taufik tu. Dapat taufik boleh terima lah. Qala fi risalatin qudsiyah, berkata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah, wal kalamu bil haqiqati, kalam pada hakikat itu ialah kalamun nafsi, ialah kalam nafsi namanya. Itu hakikat kalam situlah. Wa innamal aswatu, hanya senya suara itu, qutti'at hurufan, dia memotongkan huruf-huruf. Suara dia akan putuskan huruf, dia akan sebutkan huruf-huruf lidalalati, tujuan untuk menunjukkan kepada apa yang nak dipercakapkan. Jadi apa yang nak dipercakap tu kita ada dah dalam kita ni. Cuma percakapan itu dengan cara bunyi yang mana kita keluarkan dengan cara putuskan dengan makhraj huruf tertentu, maka keluar dia satu-satu. Jadi kalam pada hakikatnya fi nafsi, kalam nafsi. Kama yadullu alaiha taratan, sebagaimana menunjuk kepadanya alaiha ala dalalah, kehendak itu taratan bil harakah, kadang-kadang dengan gerak, dengan harakah, wa taratan wal isyarah, kadang-kadang dengan isyarat. Kadang-kadang kita nak suruh orang mari, kita tak cakap apa, kita panggil. Mana? Kita nak kata ta'al dengan isyarat boleh, dengan gerak pun boleh. Tak? Dengan cara gerakkan. Jadi yang penting apa? Jadi hakikat kalam tu fi nafsi. Atau ke innal kalama la fil fuadi wa innam ada dah lepas tu dah. Thumma qala, kemudian kata lagi Imam Ghazali, wa kaifal tabasa hadha, macam mana boleh jadi keliru perkara ini ala taifatin, di atas sekumpulan minal aghbiya, di kalangan orang-orang bodoh. Sidil lagi aghbiya. Ada sunnah. Kalam ulama kadang-kadang kasar je kok. Macam mana boleh jadi keliru di atas golongan-golongan aghbiya? Orang yang bodoh ini, walam yaltabis ala jahalatil syu'ara'i, yang mana tidak jadi keliru di atas ahli-ahli syair yang jahil. Dia kata aghbiya ni sidik. Sebab apa golongan ni kan, Mu'tazilah ni kan, dia kata mereka itu kan orang yang akli, orang yang ada kemahiran akal yang tinggi. Dia kata doa aghbiya. Makna sindir tu sindir. Sebab mereka mengaku mereka itu kan ahli akal, ahli ra'yu dan seumpamanya. Macam mana boleh keliru? Padahal tidak keliru langsung di atas syu'ara al-juhala, juhala syu'ara, ahli-ahli syair yang jahil. Mereka tak keliru pun. Padahal ikut dari segi ilmu, kepandaian akal, lebih dari golongan Mu'tazilah lah. Tapi syu'ara yang jahil tak keliru. Hatta qala qailuhum, sehingga berkata oleh orang yang berkata di kalangan mereka, apa dia? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu fil fuadi, dalam hati. Wa innama, dan hanya saja, ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila, dijadikan lidah itu di atas hati, ai ju'ila al-lisanu dalilan 'ala al-fuad, dijadikan lidah itu sebagai penunjuk kepada apa yang dalam hati. Kita nak khabar dia, kita jadi sesuang dulu baru kita cakap. Wa man lam ya'qilhu aqluhu, barang siapa yang tidak dapat memikirkan oleh akalnya. Lam ya'qil aqluhu, akalnya tak boleh nak fikir. Wala nahahu nuhahu, dan tidak nuhahu akal juga, dan tidak dapat menggambarkannya oleh pemikirannya. Ulin nuha, anuha al-aqlu, samalah. Cuma dia ta'bir dengan kalimah yang berbeza. Wala nahahu nuhahu,
Dan tidak tidak melarangnya oleh akal. Nahahu daripada nahayan yanhi. Nahahu barang siapa yang tidak dapat memikirkan oleh akalnya dan tidak melarangkan, tidak menghalangnya oleh akalnya, an yakul, daripada berkata. Siapa yang akal tak boleh memikir, otak dia tak boleh nak halang dia cakap, sehingga dia cakap ke mana? Lisani hadithun, lidah aku ni baharu, walakin ma yahduthu fihi, tetapi apa yang dia lahir, yang keluar daripada lidahku, biqudratihil hadith, dengan kudratnya yang baharu, qadim. Ma yahduthu tu ma mubtada, qadimu khabar. Apa yang keluar daripada lidah dengan kudratnya baharu tu qadim. Ni nak sini apa ni? Nak sini? Hashwiyah. Dah. Dia kata apa? Kan kita baca Quran, baca kalamullah qadim kan? Dia kata lidah saya baru. Kudrat yang saya bercakap tu baru juga. Tapi yang keluar daripada lidah tu qadim. Siapa yang tak boleh akal dia mikir dan tak boleh halang oleh pemikirannya daripada berkata ni, faqta an aqlihi tama'ak, maka putuskan faqta tama'aka an aqlihi, putuskan tamak, dan tamak ni apa? Menuntut kamu daripada akal. Tak payah cari orang ni tak secakap bahasa akal dia. Putuskan ketamakan. Faqta tama'aka an aqlihi. Takdir gitulah. Makna putuskan kehendak kamu daripada akal. Mula saya cari orang ni, orang tak berakal. Wa kuffa an khitabihi lisanak, ai wa kuffa lisanaka an khitabi, dan cukuplah kamu, tahanlah di lidah kamu daripada cakap dengan orang tu. So cakap apa? Gitu maksudnya. Orang ni siapa lagi nak mikir akan, biar putuskanlah daripada cari akal dia. So cari apa? Cakap pun so cakap kata. Makna benda hina sangat pandangan ni, teruk sangat pandangan ni. Wa man lam yafham, sesiapa yang tidak faham, annal qadima ibaratun amma laisa qablahu syai', sesiapa yang tidak faham bahawa qadim itu ibaratun, ibarat reti daripada amma laisa qablahu syai', daripada sesuatu yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Itu qadim. Qadim tidak ada sebelumnya sesuatu, tidak didahului oleh sesuatu, tidak dihakli oleh tiada. Itu qadim. Siapa yang tak faham tu? Wa annal ba qabla sin, dan dia tak faham bahawa ba itu duduknya sebelum sin. Fi qaulihi, pada perkataan firman Allah Taala, bismillah. Fala yakunu sinu, maka tidak adalah sin itu mutaakhirun anil ba, dia itu terkemudian daripada ba, qadiman, jadi qadim dia. Fala yakunu sin, maka tidak adalah sin yang terkemudian daripada ba itu qadiman. Jadi qadim ke? Tidak adalah sin yang duduk kemudian pada ba. Sin kan lepas pada ba. Tidak adalah dia tu qadim. Lam yafham, orang ni tak faham. Apa? Tak faham makna qadim. Qadim tu apa? Qadim tu sesuatu yang tidak ada sebelumnya, tidak didahului oleh sesuatu. Maka dia tak faham. Dan dia apa ni? Ibaratun, dan dia ba itu berlaku sebelum sin. Maka sin itu yang datang kemudian, dia itu bukan qadim lah. Dia tak faham. Malam yafham fanazzih anil tifati ilaihi qalbak, maka kamu sucikan daripada memandang kepadanya oleh hati kamu. Hati kamu dah nazzihi qalbaka anil iltifati ilaihi. Jangan sucikan hati kamu daripada pandang ni. Maksud cara apa ni? Mu jangan pandang hati kamu kepada mereka. Bodoh. Nampak tak? Makna siapa tak nak faham makna qadim, tak nak faham bahawa bismillah tu itu sendiri pun baharu. Nampak tak? Jadi dah golongan tu tak faham juga dengar. Tak tahu dia dengar tak.
Sebab tu sama ada Tuhan nak beri taufik. Ingat keengganan. Tak boleh terima. Nak ujah mana lagi? Ujah yang kata, Tuhan kapal coding lah. Salah kata coding lah, gitu je. Ada akal tak mana? Tak poket lah. Sipang, buat free. Jadi, sahaja tu kata. Walillahi sirrun. Maka bagi Tuhan itu ada rahsia. Makna sebenarnya kalau kita nak kata tak secaralah. Makna ni kerja Tuhan lah. Taufik itu hak Tuhan. Dan orang ada juga orang nak pegang kata gitu. Tuhan ni cakap dalam syurga kat bahasa Arab. Dalilnya ialah lughatul arabiyyah, lughatu ahli jannah. Jadi manusia akan berjumpa Tuhan ni cakap Quran bahasa Arab. Jadi Tuhan cakap bahasa Arab. Ada rekod tau. Jadi dia kata jadi tak carilah. Jadi serabut kita pun jadi serabut nak duduk rok dia. Hak dia keluar hujah ni, kita pun nak cari hujah juga nak rok. Masa biar ajalah kata. Jadi kata lillahi sirrun. Pada Tuhan itu bagi Allah Taala ada rahsianya. Fi ib'adi ba'dil ibad. Pada nak menjauhkan sebahagian hamba-Nya daripada kefahaman. Ada juga orang ni yang Tuhan memang jauhkan daripada faham. Lepas sudah dia tak mau faham. Nampak tak? Dah Tuhan nak beri taufik nak orang ni. Jadi kita doa daripada minta taufik lah. Wa man yudlilillah fama lahu min had. Sesiapa yang Tuhan sesatkan, maka tidak ada baginya yang dapat beri petunjuk. Ada. Marilah siapa-siapa pun beri petunjuk. Tak pakai kot. Tak boleh orang biasa, tak boleh sama-sama dia cari ustaz pun tak dengar. Tak boleh ustaz tuan guru tak dengar. Tak boleh tuan guru ulama pun tak dengar. Jadi kitab mutaakhirin pun tak dengar. Imam Bajuri pun tak dengar. Syekh Ali Jumaah pun tak dengar. Ke Imam Bajuri tak dengar. Ke mana lagi? Imam Nawawi pun silap pada bab akidah. Dah habis ceritalah. Wa man yudlilillah fama lahu min had. Jadi bila kita tak serabut hati, tak susah hati. Serahlah pada Allah Taala. Yang penting tugas kita menyampaikan akidah yang benar telah selesai. Tsumma qala rahimahullahu taala wallahu taala a'lam wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.